kita masih diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan insya-Allah kehidupan kita yang kita bina ini satu kehidupan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita bersiaran secara langsung dari Studio C Seri Pentas Bandar Utama dalam rancangan Halaqah di TV9 Dekat di Hati. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini mampu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita memilih satu tajuk yang sebenarnya penting, yang sebenarnya suatu tajuk yang serius untuk kita perhatikan. Tajuk yang kita pilih pada malam ini ialah berita fasik. Apakah yang dimaksudkan dengan berita fasik? Ada dua kalimah di situ, ada dua perkataan di situ. Ada kalimah berita dan yang keduanya ada kalimah fasik. InsyaAllah kita akan bicarakan dua kalimah ini, berita fasik, bersama dua panelis kita yang tidak asing lagi kepada masyarakat Islam di Malaysia. Yang paling hampir dengan saya ataupun yang lebih tepat lagi yang paling di kiri saya ialah yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Ibrahim. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih kerana dapat sama-sama dalam program Halaqah pada malam ini Datuk. Dan Datuk ialah penyandang kerusi Syekh Abdullah Fahim di UKM ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya fikir kalau penonton lihat wajah Datuk Dr. Ismail barangkali teringat pernah dahulunya adalah pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga pernah menjadi ketua pengarah IKIM, dan kalau lebih dahulu lagi pernah menjadi dekan di Fakulti Pengajian Islam di UKM. Begitu Datuk ya? Dan begitu banyak sekali pengalaman dan pernah menjadi duta kita di Arab Saudi. Dan di sebelah yang berbahagia Datuk juga handsome orangnya, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Husin, iaitu Rektor Kolej Islam Darul Ridwan. Betul Datuk? Betul. Dan Datuk juga pernah bertugas di UKM sebagai dekan di Fakulti Pengajian Islam di UKM, dan Datuk juga pernah menjadi mufti wilayah persekutuan. Jadi alhamdulillah dua tokoh kita pada malam ini cukup berpengalaman untuk kita bicarakan. Sebenarnya tajuk ini dalam bentuk untuk kita muhasabah dan kita memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita supaya kehidupan kita sebenarnya mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada malam ini, seperti biasa dalam rancangan Halaqah, kita tidak akan mengupas satu-satu tajuk, melainkan kita bersandarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kita pilih pada malam ini ialah yang ayat daripada surah Al-Hujurat ayat 6. Untuk itu sama-sama kita hayati dan kita fahami ayat yang akan berada di skrin TV anda. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Sadaqallahul azim. Begitulah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kepada kita orang-orang yang beriman. Dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita nak minta yang berbahagia Datuk kalau boleh di peringkat awal ini memberi sedikit kupasan berkenaan dengan ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat ini dengan satu seruan yang begitu indah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Silakan Datuk. Terima kasih saudara pengurusi dan teman saya, ahli panel, dan para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surah Al-Hujurat yang mengandungi ayat ini, ayat yang ke-6, adalah merupakan surah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman kebanyakannya, dan bagaimana keimanan itu sebenarnya merupakan satu perisai. Sebab dalam ayat-ayat yang terdahulu dalam surah ini ada diterangkan oleh Allah SWT bahawa tugas Rasulullah SAW menjadi mudah apabila Allah memberikan keimanan kepada manusia. Artinya, sekiranya manusia tidak beriman, Rasulullah mengikut semua kehendak mereka, maka tugas mereka, Rasulullah menjadi amat susah. Jadi kerana iman inilah, maka tugas Rasulullah adalah agak mudah, iaitu membawa umat Islam menjadi umat yang sejahtera, beriman dan sebagainya. Jadi dalam surah Al-Hujurat ini, saya ingin memperakukan supaya setiap orang Muslim, Muslimah, mukmin, mukminah seharusnya cuba mengkaji surah Al-Hujurat dengan secara terperinci, sebab surah ini tidak panjang. Artinya di dalam surah inilah diterangkan oleh Allah SWT tentang sifat-sifat Muslim mukmin yang sebenarnya. Pertama, umpamanya dalam surah ayat disebutkan sekiranya ada dua golongan mukmin yang bersengketa, bergaduh, ada konflik antara dua, maka naklah kita damaikan. Dan lagi satu, Allah menyebutkan adalah bersaudara. Jadi kita harus faham apakah makna saudara. Dan Allah juga menyebutkan supaya orang-orang mukmin, sesama orang mukmin, tidak mempersendakan di antara satu dengan lain. Dan jangan merasa buruk sangka dengan golongan yang lain. Kerana kadang-kadang kita buruk sangka dengan orang-orang itu lebih baik daripada kita. Pendeknya dalam surah Al-Hujurat ini begitu banyak pengajaran tentang moral, akhlak Islam yang tulen, iaitu sebagai sifat orang mukmin yang sebenarnya. Kemudian setelah diterangkan tentang hal keadaan orang mukmin, maka dalam surah Al-Hujurat diterangkan tentang hubungan antarabangsa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sehingga akhir ayat, iaitu menyebutkan bahawa manusia ini adalah dijadikan oleh Allah laki-laki dan perempuan, berpuak-puak dan sebagainya, ialah untuk berkenal-kenalan, artinya hidup secara aman damai di antara satu dengan lain. Jadi surah ini secara spesifiknya menuju kepada orang mukmin dan secara umumnya menuju kepada semua manusia dalam dunia ini supaya hidup dalam keadaan aman damai. Karena dan apa yang kita bicarakan pada malam ini satu saja perkara yang disebut oleh surah Al-Hujurat, iaitu tentang berita-berita yang dibawa oleh orang-orang yang tidak menentu, iaitu disebut dalam Quran tentang fasik. Ya, jadi keywordnya ialah berita orang fasik, dan sekiranya kita mempercayai berita yang dibawa oleh sumber-sumber yang rosak itu, maka kita akan mengambil sikap yang boleh menyebabkan kita menyesal di atas perbuatan kita, dan menyebabkan satu golongan yang tidak bersalah, kita salahkan dia dan menjadi dia mangsa kepada berita yang tidak baik. Jadi hal ini adalah satu perkara yang penting, sebab berita kalau zaman dulu disampaikan melalui mulut ke mulut, ya. Macam hadis pun diriwayatkan dari mulut ke mulut. Tetapi dalam keadaan dunia yang serba canggih pada masa ini, berita tidak hanya melalui mulut ke mulut, tapi sudah banyak teknologi maklumat yang boleh dipergunakan, yang kita tahu lah sekarang ini. Bagaimana berita yang berlaku di satu ceruk dunia yang jauh, malam itu juga atau pada saat itu juga kita akan dapat menerimanya. Ini kita tahu lah, kita guna SMS, kita guna internet dan semua sekali dalam media yang lain-lain. Jadi hal begini saya rasa memang perlu disebutkan dan kita peringatkan sentiasa. Sekiranya ada berita yang kita ragu-ragu ataupun berita yang tidak sah, berita yang tidak kita pastikan, sebab itu Allah menyebut fatabayyanu, mana hendaklah kita siasat, kita selidik dan kita kaji sebenar-benarnya apakah makna, apakah berita itu betul ataupun salah. Jadi dalam keadaan sekarang ni kebanyakannya kita menerima berita SMS umpamanya, kerana terlalu banyak orang menghantar, kita menganggap itu adalah satu berita yang baik, yang betul. Sedangkan SMS boleh disebarkan dalam masa yang pendek, begitu banyak, beratus ribu dalam masa sesaat umpamanya. Sebab itulah dalam ayat ini disebut patabayanu, naklah, kalau dalam English itu disebut verified. Kita kena sahkan, kita kena kajikan, kita kena selidik, supaya kita tidak menimpakan orang dengan satu perbuatan yang zalim, dan kita juga tidak rosak dan menyesal kerana mempercayai berita palsu itu.
Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Ibrahim yang membuka ruang perbincangan kita pada malam ini. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Prof. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita bacakan tadi ataupun dibaca oleh qari kita tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan in ja'akum fasikun. Jika datang kepada kamu in ja'akum fasikun binaba'in, membawa perkhabaran. Barangkali perkhabaran itu seperti yang disebut oleh yang berbahagia Datuk tadi, mungkin SMS, mungkin kita kata akhbar, mungkin telefon, mungkin berita, apa saja, tetapi digunakan perkataan naba. Tetapi yang paling penting di sini ialah orang yang menyebar itu disebut sebagai fasikun, yang dikatakan orang fasik. Barangkali kalau boleh yang berbahagia Datuk penjelaskan kepada kita macam mana kita nak tahu bahawa yang datangkan berita itu adalah fasik, kategori fasik. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat panel forum, halaqah Datuk Dr. Ismail dan juga para penonton yang dihormati sekalian. Persoalan yang saya setuju dengan apa yang Datuk katakan tadi. Dalam ayat yang panjang itu tadi, surah Al-Hujurat ayat 6 tadi, ada beberapa perkataan. Pertama, fasikun, naba'in. Fasikun ini orang fasik. Naba'in ini khabar. Dia khabar itu tak kira lah macam mana bentuk khabar, perkhabaran yang disampaikan, maklumat yang disampaikan. Kemudian patabayanu, maknanya perlu kepada penjelasan. Dan juga kalau kita menggunakan khabar yang tidak betul, maka kita, Datuk kata tadi, kita minaya satu kaum, satu puak. Dan akhirnya ada di hujung ayat tadi yang tak sempat disebut Datuk, nadimin, kita akan menyesal. Penyesalan itulah yang menjadikan kita umat yang hancur. Sebab apa kita hancur? Kerana perbuatan kita menerima khabar daripada orang yang fasik, orang yang tidak tentu. Saya akan berikan lebih kurang makna fasik, tetapi berita ini harus di-verify, harus disahkan, distasihkan, benar atau tidak, kan? Karena bila khabar yang tidak betul ini kita jadi ukuran, jadi pemangkin kepada perbuatan kita, menyebabkan huru-hara berlaku. Padahal berita itu tidak betul. Kemudian akhirnya bila berlaku keadaan-keadaan itu, hancurlah masyarakat, hancurlah negara, maka timbul perkataan nadimin, penyesalan yang tidak sudah, kan? Oleh sebab itu dalam hal ini fokus kita ialah dua tiga perkara. Pertama ialah orang yang menyampaikan itu. Orang menyampaikan itu mesti fasik. Dan kita tengok daripada ayat Quran ini, ayat Al-Quran ada dua. Nak tahu di mana apa tu khitab ataupun orang yang nak disampaikan. Kalau Al-Quran menggunakan ya ayyuhallazina amanu, ini untuk kita orang Islam khususnya lah. Tetapi boleh juga dipakai kepada umum. Tetapi ya ayyuhan nas itu untuk umum semua manusia. Jadi oleh sebab itu ayat ini merujuk kepada orang Islam, bangsa atau kaum ataupun agama Islam atau umat Islam. Kalau kita nak tidak menyesal dalam kehidupan kita ini, maka perkhabaran yang kita menjadi fokus, menjadi menjadi ukuran kita haruslah disampaikan oleh orang yang benar-benar pertama beriman, ya. Yang kedua, dia tidak ada niat merosakkan, ya, dan dia tidak ingkar kepada perintah Allah. Orang yang baik, orang yang betul-betul beriman. Oleh sebab itu keimanan ini seperti mana yang katakan tadi, menyebabkan bahawa berita yang kita terima itu akan menjadi berita yang benar. Kalau kita dalam hadis misalnya, hadis Rasulullah SAW yang beribu-ribu, ratus ribu hadis. Pertama kita tengok periwayat hadis itu, ya, seperti Al-Bukhari, Muslim, mereka bukan senang terima berita. Hadis yang dikumpul oleh Bukhari dan Muslim dan juga imam-imam yang lain itu mestilah hadis yang telah ditentukan kesahihannya. Bagaimana? Perawi itu daripada Syanu, dia panggil mu'an, iaitu daripada Ibrahim, daripada Ismail, daripada Yusuf, daripada Syukri, dan semua rantaian ini disahkan mereka tidak fasik. Kalau mereka ini ada di kalangan itu, tersebut nama Yusuf Husin, dan dia ini tidak boleh dipercayai, merosak masyarakat, penipu, pembohong, ada kepentingan, hadis itu ditolak.
Maka sebab itu, kalau kita fokus kepada soal naba'in itu, khabaran itu, pertama ialah penyampai itu. Penyampai itu mestilah mereka yang tidak fasik, yang boleh dipercayai percakapannya, perangai dia, tingkah laku dia, perbualan dia, hubungan dia dengan orang lain. Kalau Imam Bukhari pernah satu ketika pergi jumpa, ada hadis kepada satu syekh, tetapi dia nampak syekh itu balik ditipunya kadai dia, dengan merayangkan kain. Akhirnya dia balik saja. Ini kata orang ni tak boleh percaya. Kadai dia pun dia tipu, apatah orang lain. Jadi ini sekarang ni kita senang sangat dengar cerita. Asal cerita, saya pernah sebut kata, orang lebih percaya pada berita yang tak tentu hala ni daripada traffic light yang ada di jalan raya. Traffic light itu kalau merah dah sah dah, dijamin bahawa ada kereta nak datang. Kalau hijau, jamin jalan. Yang itu dia tak percaya, merah dia langgar juga. Tapi berita yang tak tentu hala ni, dia terima cara yang membuta tuli macam tu. Kalau kata-kata membabi buta, alah tak boleh kan, mengkhinsir buta lah. Jadi kita dapati bahawa perkara-perkara seperti ini harus kita betulkan dalam masyarakat. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Muhammad Yusof Husain yang memberi gambaran awal kepada kita, perbincangan kita pada hari ini, pada malam ini, berita fasik daripada perkataan al-fusqu al-khuruj minat ta'ah, keluar daripada ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala memberi suatu penekanan, fatabayyanu. Kita kena minta penjelasan, minta tasrih bahawa berita itu adalah benar-benar berita. Kerana inilah suatu hakikat yang sangat penting. Maklumat yang sampai kepada kita adalah maklumat yang benar dan sahih. Berbahagia Datuk, tadi kita cerita tentang naba', tentang berita, dan juga kita cerita tentang fasik ataupun tentang al-fusku, tentang orang yang menyebarkan berita yang tidak benar, berita yang fasik. Maka kalau kita lihat secara jujurnya, daripada berita yang tidak benar ini kadang-kadang timbul sesuatu yang akibatnya memfitnah orang lain. Yang orang itu orang yang bersih, orang tidak bersalah, orang yang dikenali oleh masyarakat sebagai orang yang jujur, orang yang baik. Tiba-tiba kerana fitnah ini merosakkan kehidupan orang tertentu dan sebagainya, bahkan kehidupan keluarganya, masyarakatnya. Bagaimana Datuk melihat soal fitnah ini sampai ke peringkat boleh mengucak-kacirkan perpaduan masyarakat dan sebagainya? Minta kupasan Datuk. Terfungsi memang penerimaan berita yang tidak disahkan ataupun yang dibawa oleh orang fasik boleh membawa kepada fitnah. Fitnah ni maknanya kita menghukum sesuatu perkara yang tidak sepatutnya kita hukum kepada sesuatu orang itu atau satu golongan. Dan fitnah ini bukan hanya berlaku di antara individu, tapi di antara kumpulan, di antara negara dengan negara, hubungan antara bangsa kadang-kadang ada fitnah. Seperti Amerika umpamanya dengan dunia Islam pada hari ini, banyak sangat fitnah yang dibawanya, dan berita yang mereka bawa itu berita fasik juga sebenarnya. Mereka adalah orang-orang fasik pada umumnya lah. Sebabnya kalau kita balik semula kepada pengertian fasik, fasik ini yang paling awal disebut oleh Al-Quran ialah tentang iblis. Ya, fasajadu ila iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Maknanya apabila Allah SWT memerintahkan malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, maka semuanya patuh kepada perintah Allah. Tetapi iblis tidak. Maka dia adalah termasuk dalam golongan yang fasik. Jadi fasik di sini maknanya secara terang, secara open, secara tidak malu bertindak, melakukan sesuatu kesalahan, menentang perintah Allah SWT. Itu di antara takrif fasik yang orang bagilah. Someone who violates Islamic law without any shame. Kita tengok dalam masyarakat kita pada hari ini pun ramai orang yang terang-terang melakukan kesalahan yang bercanggah dengan ajaran agama secara terbuka, tanpa malu. Jadi orang-orang begini kalau dia buat berita, sudah tentulah kita sukar untuk mempercayainya, dan kita seharusnya menyiasat, mencari kesahihannya. Apakah orang begini yang boleh kita percaya? Iaitu yang kadang-kadang dia melakukan dosa, dan kerana dia melakukan dosa secara terang-terang, maka dia sebenarnya bukanlah orang yang berakhlak dan bermoral. Itu secara khusus. Malah Allah SWT memperingatkan, iaitu apabila Allah akan merosakkan sesuatu kampung, taman ataupun halaman rumah tangga orang, ataupun dalam satu taman perumahan, atau merosakkan sebuah negara, maka pertama sekali Allah menyebut dia akan menyuruh supaya orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat itu
iaitu sama ada dari segi pangkat, kuasa, kepimpinan ataupun harta benda, orang-orang korporat dan sebagainya. Jadi apabila Allah menyebut bahawa mereka inilah yang akan melakukan sesuatu yang berbentuk fasik, maka masyarakat itu akan dirosakkan oleh Allah SWT. Sebab orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, mereka sekiranya melakukan sesuatu tidak bertanggungjawab, tidak beramanah kepada Allah SWT, mereka adalah leaders, mereka adalah ketua, mereka mempunyai kekayaan, mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan dan sebagainya. Jadi ini seharusnya menjadi contoh kepada masyarakat umum. Artinya mereka seharusnya merupakan orang-orang yang amanah, yang jujur, yang ikhlas, yang melakukan sesuatu mengikut nilai-nilai akhlak yang diajar oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tetapi mereka dulu yang melakukan kesalahan dan kerosakan, masyarakat semuanya akan mengikut. Sekarang kita melihat keadaan ini menjadi tren dalam masyarakat kita. Sebab itulah kita tahu manusia ini mengikut apa yang dilakukan oleh pimpinannya, ketuanya dan orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya. Jadi sekiranya orang-orang itu tidak beramanah. Kita melihat pada hari ini ramai dalam masyarakat kita umpamanya yang ditahan oleh BPR, sedangkan mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjalankan amanah negara dan amanah Allah SWT. Tetapi mereka dulu yang memecah amanah dengan rasuah dan sebagainya. Jadi hal-hal begini telah dijelaskan oleh Allah SWT, iaitu mereka mengikuti jejak iblis yang terang-terang menentang perintah Allah SWT. Dan dalam keadaan ini sama-sama kita pun memang ramai yang terang-terang tidak beramanah, tidak jujur. Jadi berita-berita yang dibawa oleh orang-orang seperti inilah. Sebab kalau kita lihat dalam masyarakat kita sekarang ni, saya rasa sukar untuk mendapat orang yang benar-benar jujur dan beriman, yang beramanah ya. Jadi kalau kita nak lihat, maknanya terlalu banyak orang fasik dalam masyarakat. Saya tidaklah terlalu pesimistik, tetapi maknanya dalam keadaan sekarang kita perlu kembali semula kepada ajaran agama dengan lebih berhati-hati seperti yang diterangkan oleh Al-Hujurat tadi. Kita sama kita sengketa satu sama lain, kita sungguh pun bersaudara, kita umpamanya tidak harus mempunyai perasaan buruk sangka kepada orang lain, su'uzan. Tetapi itu merupakan ajaran-ajaran yang tersurat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam budaya agama, tetapi yang tersirat, yang dilakukan sebaliknya. Jadi perkara ini amatlah kita kesalilah sekiranya berlaku. Dan menjadi satu keperluan kepada kita, Datuk, masyarakat Islam, kita harus memahami lebih mendalam dalam surah Al-Hujurat, ayat-ayat dalam surah Al-Hujurat, supaya kita memahami mana yang boleh kita lakukan, mana yang tak boleh kita lakukan dalam masyarakat. Kadang-kadang mereka tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang dosa, apa yang pahala. Tapi manusia ni kita tahulah banyak kelemahan dia. Jadi dia melakukan perkara ni. Generasi muda harus kita ingatkan, karena mereka lah yang mewarisi keadaan kacau bilau dalam masyarakat umpamanya akan mempengaruhi mereka. Baik. Terima kasih, Datuk. Tadi Datuk menggunakan perkataan kacau bilau, Datuk Yusof. Jadi kalau mengikut dalam sejarahnya, kalau kita boleh lihat sejarah, sebab sejarah ini sesuatu yang harus direnung, dikaji, difahami sejarah yang pernah berlaku dalam kehidupan manusia yang sebelum kita. Barangkali kalau cerita tentang fitnah, kalau Datuk boleh beri sedikit gambaran, kisah kepada kita, supaya bila kita dengar kisah ini, dengar gambaran ini, kita rasa insaf dan kita tak sanggup kita ni melemparkan fitnah kepada orang lain, menyebarkan fitnah yang kadang-kadang orang itu adalah orang yang sebenarnya orang yang soleh, orang yang baik, tetapi kita menyatakan macam-macam perkara. Jadi minta sedikit gambaran daripada Datuk peristiwa lalu yang menjadi iktibar kepada kita. Terima kasih pengurusi. Jadi kalau kita tengok sejarah lah, semasa Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, di Madinah, baginda dapat memberikan pengajaran, bimbingan kepada umat Islam ketika itu, dan jumlahnya pun tidak ramai. Dan cubaan, bukan cubaan lah, tetapi keadaan-keadaan seperti itu, dengan sistem maklumat, penyampaian maklumat, alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan maklumat ataupun amat terhad, itu menyebabkan bahawa dapat baginda bendung, dengan bagi ayat-ayat yang berat-berat seperti al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab pada waktu itu pembunuhan berlaku dalam bahasa Arab jahiliah itu macam biasa saja. Tapi
fitnah itu lebih dahsyat daripada itu. Maknanya umat Islam diberi ketika itu pengajaran bahawa jaga mulut. Jaga mulut supaya apa yang keluar daripada mulut itu tidak berbentuk fitnah. Ya. Sebab itu kita dapati zaman Rasulullah berhenti pembunuhan di antara kalangan musyrikin ataupun di kalangan orang Arab ketika itu. Umat Arab dibentuk dalam keadaan yang aman damai. Berhenti soal memfitnah dan sebagainya. Tetapi tak lama selepas baginda wafat, naiknya Khalifah Rashidin 4 orang. Seorang je dalam sejarah Khalifah Rashidin itu yang mati demam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. 3 lagi itu Omar, Osman, Ali dan anak-anak Ali mati dibunuh. Kenapa ini berlaku? Apakah pengajaran Rasulullah itu tadi tak menyerap terus kepada para sahabat? Tidak begitu, kerana yang dibunuh itu khalifah. Khalifah mungkin tidak buat fitnah. Orang yang melakukan fitnah itu. Sebab itu Sayyidina Ali kata dia kata zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah ialah aku. Tetapi zaman aku, sahabatnya kamu. Jadi makna kamu ni orang awam yang terdedah kepada soal membuat fitnah, fasik dan sebagainya, penginayaan dan sebagainya. Oleh sebab itu 3 Khalifah Rashidin yang selepas Abu Bakar mati dibunuh. Kenapa? Kerana ini timbulnya pengkhabaran fitnah disampaikan, akhirnya menimbulkan kononnya Osman ini mementingkan keluarga dia. Ini siapa punya kerja? Melainkan orang yang mempunyai kepentingan di dalam kerjaya dia. Menjadi, kadang-kadang manusia ini berfikir duit lebih daripada masyarakat yang dia punyai. Dia sanggup hancurkan masyarakat kerana duit yang dijanjikan kepada dia. Ini masalah. Sebab itu Islam letakkan manusia yang fasik ini jangan didengar apa-apa berita daripadanya dan ditapis setapis-tapis. Kemudian kita lihat sejarah juga dalam zaman Umayyah misalnya, berlakunya perubahan kerajaan dan pemimpin, berlakunya fitnah sampai Abbasiyah. Malah kalau kita lihat balik kepada sejarah kita juga, Melaka yang begitu hebat dari segi kepimpinan, kepahlawannya, hang tua, hang jebat dan sebagainya, hang yang ada ni, orang Kedah semua hang itu, orang Kedah semua pahlawan, sebab itu orang Kedah hebat. Jadi hang-hang semua ni hebat dalam sejarah dia. Tetapi oleh kerana fitnah, oleh kerana ada sangka buruk dalam kalangan masyarakat orang Melayu Melaka ketika itu yang menyampaikan maklumat kepada Portugis untuk hancurkan Melaka. Hancur. Sebab itu nadimin, kita menyesali keadaan itu sampai sekarang. Melaka dijajah sampai ratus-ratus tahun, sampai 1957 baru kita merdeka. Beralih. Kerana tidakkah kita ini lihat nadimin, apakah kita, negara kita juga akan merasai keadaan ini tahun-tahun akan, ribu-ribu tahun atau ratus tahun akan datang kerana perangai kita pada hari ini. Sebab itu saya kata sejarah menunjuk, mengajar kita. Jangan lari daripada sejarah. Kita kena yakin kepada perkembangan sejarah. Kita kena halusi sejarah supaya kita tidak bukan kita tak ada pisang buah 2 kali. Memang tak akan berbuah 2 kali pisang sepatutnya. Tapi kalau berbuah 2 kali mana sial itu. Jadi oleh sebab itu kita hendak bahawa kita kaji sejarah. Kita tengok sejarah. Melaka bukannya hebat sangat Portugis yang datang, entah berapa kapal aja. Bukan yang ramai sangat, tetapi oleh kerana strategi pertahanan Melaka itu dibocorkan. Kerana kepentingan fitnah dan sebagainya, mungkin nak rebut kuasa sebagainya, akhir kuasa pun tak dapat, Melaka pun hancur, orang yang nak rebut kuasa pun hancur, dan orang yang ada kuasa pun hancur. Ratusan tahun kita dijajah dan kita nadimin, menyesal sekarang ini. Terima kasih pada yang berbahagia, Datuk. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, seruan kepada kita, fa'tabiru ya ulil albab. Hendaklah kamu mengambil iktibar, pengajaran, termasuklah sejarah yang pernah berlaku kepada mereka yang mempunyai pintu hati, yang mempunyai akal fikiran, supaya apa saja yang berlaku kita mengambil iktibar, dan apa-apa yang tidak baik yang pernah berlaku itu menjadi sebagai suatu penghalang kepada kita untuk kita melakukan perkara yang sama.
kita bahayanya kita menyebarkan berita yang tidak benar, berita palsu, dan juga kita cuba mengenali watak-watak yang disebut sebagai fasikun itu, orang-orang yang fasik. Tetapi pada masa yang sama, kalau dalam suasana masyarakat hari ini, barangkali kalau Datuk boleh memberi sedikit pandangan sebagai orang tua, kita kata orang yang ada pengalaman, tokoh yang dihormati masyarakat, barangkali apakah sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang yang ada otoriti, yang ada kita kata pihak berwajib, supaya peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara fitnah, perkara sebarkan maklumat tak betul ni tidak berleluasa dan tidak berlaku begitu mudah, sehingga kan seolah-olah macam tak dapat dikawal dan masyarakat keliru yang mana yang betul, mana yang salah, mana orang jujur, mana orang khianat. Jadi sampai keliru sebegitu. Pandangan Datuk dalam hal ini, silakan. Terima kasih Samusi. Soalan ni memang agak berat untuk dijawab kerana bagi saya memanglah kalau kita berpandu kepada Al-Quran tadi mengatakan sebuah negara akan rosak binasa, sekiranya orang-orang terkemuka di dalam masyarakat negara itu menjadi fasik. Fasik ini tidak semestinya dia tu buat maknanya dosa secara terang-terang, tetapi perasaan dia, sikap dia ataupun pendirian dia semata-mata kerana kepentingan diri, kepentingan kaum yang tertentu, golongan yang tertentu, maka itu adalah merupakan orang-orang yang juga secara terang-terang tidak mengamalkan satu dasar budaya agama kita yang sepatutnya diamalkan. Jadi bagi saya pertama sekali ialah golongan dalam masyarakat. Tidak seharusnya golongan politician sahaja, tapi golongan korporat, golongan para pegawai kerajaan dan peneraju negara, pemimpin masyarakat, semuanya ini harus menjadi contoh yang baik. Sekiranya mereka yang sentiasa dihormati dan seharusnya menjadi model, example untuk masyarakat melakukan perkara ini, ya, maka saya rasa masyarakat akan keliru. Sekarang pun kita lihat bagaimana anak-anak sekolah, para belia universiti dan sebagainya, mereka agak keliru. Dan ada di antaranya yang dengan serentak sekaligus mempercayai apa yang disebarkan, maka mereka mengambil satu golongan yang tertentu sebagai musuh. Ini jadi antara orang Islam sama orang Islam, umpamanya sekarang ni kita lihat. Ya, jadi orang Islam ini memihak kepada orang Islam golongan ini, orang Islam ini memihak kepada golongan Islam ini. Sedangkan yang ruginya ialah umat Islam kita sendiri dan orang lain bertepuk tangan melihat kita bersengketa, umpamanya. Jadi saya rasa pertama sekali harus ada contoh yang baik daripada pimpinan. Karena dunia Islam sekarang ni sebenarnya kurang kepimpinan. Saya melihat umpamanya semasa saya duduk di Saudi Arabia, ada fitnah yang berlaku di Palestin di antara golongan Hamas dan Fatah. Iaitulah sama-sama orang Palestin yang seharusnya berjuang untuk memerdekakan negara mereka. Sudah berpuluh tahun mereka dijajah, dirampas rumah tangga mereka. Dan mereka dibawa oleh King Abdullah untuk pergi depan Kaabah, berjumpa dengan baginda, bersumpah di situlah, seperti sumpah lah, depan Kaabah dalam Masjidil Haram, supaya lupakan sengketa dan sama-sama berjuang untuk rakyat Palestin, memerdekakan Palestin. Dan kita tidak bergaduh, sebab sebelum itu ada tembak-menembak, bunuh-membunuh. Tetapi apabila mereka balik semula ke Palestin, mungkin tidak sampai 1-2 bulan berlaku lagi tembak-menembak di antara mereka. Apa artinya sumpah mereka depan Kaabah? Apa arti mereka sumpah di dalam Masjidil Haram yang Allah menjadi saksi? Jadi sebab itu saya rasa sekarang ni bagaimana mengatasi masalah ini ialah dengan cara mendidik generasi ini supaya apa yang mereka tahu mereka realisasikan, mereka hayati. Apa yang mereka bersumpah umpamanya mereka memang benar-benar jujur karena Allah SWT. Sebab itu simbol soal sumpah menyumpah ni saya rasa itu mungkin mencemarkan saja agama kita. Orang akan ketawa kepada kita seperti yang saya ceritakan tadi berlaku. Ini adalah fitnah. Dan fitnah ini tidak semestinya fitnah secara mulut yang kita sebut tadi. Fitnah ni ialah kekacauan, cabaran umpamanya. Fitnah ialah penipuan, tipu helah di antara kaum-kaum golongan yang tertentu. Itu adalah fitnah. Jadi fitnah berlaku di antara masyarakat Islam dengan masyarakat Islam kerana kita tidak benar-benar memikirkan kepentingan siapa. Kepentingan diri ataupun kepentingan golongan kita tentu. Kita seharusnya memikirkan kepentingan
umat kita, agama kita, dan sampai itu kita mengingatkan kepentingan negara kita. Ya, artinya negara yang tidak pernah hadapi tenang, tidak ada kekacauan. Jadi seharusnya kita cuba kawal. Lagi satu saya ingat yang berwajib disebut tadi. Saya rasa kita perlu mengawal media dan sebagainya. Yalah, dalam keadaan open sky policy sekarang ni memang susah nak kawal internet dan sebagainya. Jadi kita harus mendidik masyarakat supaya tidak mudah mempercayai berita tadi yang dibawa dalam internet dan sebagainya yang merupakan berita oleh orang-orang fasik. Maknanya berita ni sama ada daripada internet ataupun daripada sumber yang lain berbeza harus diperhalusi, Datuk. Yalah, dikaji, diselidiki. Fatabayyanu tu makna verify, kena tengok, kena sahkan. Betulkah ini? Tapi kebanyakan kita percaya ya, apa yang disebut dalam internet, dalam SMS tu. Jadi kita menjadi keliru dan kita menjadi rosak binasa antara kita sama kita. Jadi di sini datang pemimpin itu